kalau sekiranya kita ni dah cukup lah kita mengguriskan hati orang di sekeliling kita, banyak membuat orang sakit hati, sikit-sikit sindir orang, sikit-sikit kepo lah, kepo yang kata, kepo kata, sikit-sikit nak tahu, pasal orang pun geram kita, orang ni Allah, banyak sangat tanya cakap macam-macam. Jadi orang yang sakit hati dengan dia, maknanya belum lagi cukup sebagai dia seorang Muslim. Bukan dia terkeluar dari Islam, tidak, jangan salah faham. Bukan Nabi kata orang Muslim adalah orang yang mana orang-orang Muslim lainnya selamat, itu aman dari keburukan lisan dan tangannya. Kalau dia buat gitu maknanya dia bukan Muslim, bukan begitu maksudnya. Tetapi kurang nilai kemuslimannya. Maknanya kurang nilai bahawasanya dia ini belum lagi cukup kriteria seorang Muslim yang baik. Jadi Muslim yang baik ialah Muslim yang menjaga diri dia. Bukan setakat jaga diri ni, tetapi dia jaga lidah dia dan juga tangannya daripada melakukan keburukan terhadap Muslim yang lain. Okey, kita lihat bahawasanya menjaga lidah berkait rapat dengan berkait rapat dengan zikir. Sebab itu Nabi SAW meminta pada hadis kita yang pertama ni, hadis kita yang main ini, bahawasanya muslimah ini dia perlu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ketika menekankan tentang zikir ni, Allah kata fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Al-Baqarah ayat 53. So hendaklah kalian mengingati aku, maka akan aku ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, hendaklah kalian itu bersyukur kepada aku dan janganlah kamu melakukan kekufuran. Jadi bila kita ingin Allah ingat pada kita, maka hendaklah ingat pada Allah. Antara jalan untuk mengingati Allah ialah dengan berzikir. Tadi tasbih, tahlil, at-takbir, dan zikir ada banyak. Bukan setakat ini sahaja. Astaghfirullah pun boleh dipanggil sebagai zikir. Okey. Apa lagi? Banyaklah lagi zikir-zikir yang lain. Semuanya boleh dikategorikan sebagai zikir. Maknanya bukan setakat ini sahaja yang boleh dikatakan sebagai zikir. Ada banyak lagi zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu, masalul hayy wal mayyit." Jadi Nabi SAW memperumpamakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Jadi orang yang berzikir ni diumpamakan dengan orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir diumpamakan dengan orang yang mati. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu, masalul hayy wal mayyit. Itu perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya, umpama orang yang hidup dan juga orang yang mati. InsyaAllah, bila kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diumpamakan sebagai orang yang hidup. Hidup jiwa kita tenang. Adanya sakinah, bukan saya, adanya sakinah, ada ketenangan, adanya rahmah, adanya mawaddah, kasih sayang. Dalam jiwa kita ni penuh dengan ketenangan. Tetapi kalau sekiranya sebagai seorang hamba ini tidak ada pun sedikit perasaan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini diumpamakan sebagai orang yang mati. Bagaimana orang yang mati itu kita lihat? Tak berdaya. Kan? Tak boleh buat apa pun. Tengok gitu saja, tak boleh bergerak, tak boleh apa. Dan mungkin dia meratap-ratap terhadap diri dia. Macam mana perumpamaan? Kalau kita bayangkan kita yang hidup, kalau kita mati, maksudnya mati dalam keadaan sedar, kita rasa, kita nampak orang tetapi tak mampu nak buat apa saja. Contoh senanglah, paralyzed. Kita bayangkan diri kita paralyzed. Jangan bayangkan diri kita mati. Kalau mati tu macam tak nak bayangkannya. Bayangkan diri kita paralyzed. Bila paralyzed ni,
kita rasa tak boleh nak buat satu benda pun kan. Orang yang kena mandikan kita, orang yang kena buatkan segala-galanya untuk kita. Kita jadi tension, kita rasa geram, kita rasa nak pekik, kita nak maksudnya tidak ada ketenteraman dalam jiwa kita. Tidak ada ketenteraman. Sebab tu orang paralyzed ni dia banyak masalah. Maksudnya sudut emosi dia tu bermasalah. Sebab mak mentua saja paralyzed. Jadi dia banyak masalah, bukan masalah jiwa, maksudnya masalah dari sudut komunikasi. Bila dia paralyzed, urat kepalanya ni putus. Okey, ibu mentua saya ni urat kepalanya putus, dia menyebabkan apa tu? Speech dia, urat yang perbualan dia tu menjejaskan. Bila ia menjejaskan, dia tak dapat berbicara. Bila tak dapat berbicara, itulah yang dia banyak tantrum dia tu, banyak melepaskan kemarahan pada orang. Okay, pekik sana, pekik sini, walaupun tidak boleh mengeluarkan patah perkataan. Tapi Masya Allah, Subhanallah, dia boleh baca Al-Fatihah. Dia boleh baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas. Boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak bolehnya bercakap, tetapi boleh membaca ayat Al-Quran. Ini satu keajaiban. Satu keajaiban yang tak dapat. Saya bila tengok pun saya rasa Masya Allah. Bila orang yang begini, memang kita tak dapat nak tebak apa yang dia rasa. Apa yang mak rasa ya, apa yang mak nak kan. Sebab kadang-kadang dia pekik. Dia nak apa ni? Kita tak bersalah pun dia tarik kan baju kita semua ni. Nak apa kan? Yang kita rasa nak marah. Tapi sebab dia tak tahu apa-apa, nak marah pun tak guna. Kita sama pula macam ni nanti. Jadi kita nak marah pun tak guna. So kita melayankan ni kenapa, mak nak apa. Dia tak tahu nak apa. Dalam mak zikir banyak-banyak, baru dia berzikir. Jadi di situ menunjukkan bahawasanya orang yang berzikir ni, walaupun sometimes dia ada masalah dari sudut perasaan, tapi dia boleh kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan, saya tak nafikan, kadang-kadang kita ni pelupa ataupun terlupa. Okay, terlupa berbeza kan. Okay. Kadang kita pelupa, kadang kita terlupa. Kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seandainya seorang muslimah ini adalah seorang muslimah yang banyak ibadahnya, banyak zikirnya kepada Allah, maka dia akan kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin satu hari, awak bayangkan, satu hari kita pagi ni mungkin kita marah-marah sikit lah, suka balik teliti, tapi tengah hari kita akan flashback balik. Apa aku buat pagi tadi? Kembali, kita astagfirullah, kita istighfar, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bayangkan kalau sekiranya kita ni orang yang memang lupa, tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Okay, kita rasa hidup kita ni memang kita, aku yang punya lah. Hidup ni aku yang punya. Orang lain tak perlu masuk campur. Rezeki aku, susah senang aku atas usaha aku, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Memang malang manusia ini. Okay, na'udzubillahi min zalik. Memang malang manusia yang sebegini. Kerana bila dia melakukan kesilapan, dia tidak boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak nafikan bahawasanya hidayah itu milik Allah, tetapi kadang-kadang hidayah itu akan datang dengan sekejap, sekelip mata. Kerana pagi kita melakukan kesilapan, tengah hari, alhamdulillah, kita dapat kembali ke pangkal jalan. Ini maknanya ada perbezaan antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Okay, busuk-busuk mana pun orang berzikir ni, dia akan tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata alaikunna bitasbih. Kita balik kepada hadis ni. Alaikunna bitasbih wa tahlil wa taqdis. Kerana ia perkara yang baik. Perkara yang baik yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, saya pergi kepada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim juga. Masya-Allah, banyak hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan zikir ini. Yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi kata sabaqal mufarridun. Tu al-mufarridun orang-orang yang menyendiri telah mendahului kamu. Sabaqal mufarridun. Orang-orang yang menyendiri telah mendahului kamu. Jadi para sahabat yang mendengar ni, sabaqal mufarridun, siapa mufarridun ni? Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wa man mufarriduna ya Rasulullah?" Siapa ni orang mufarridun wahai Rasulullah? Kami tak tahu siapa orang-orang mufarridun ni. Dan Nabi pun bersabda dengan sabda yang lain, qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Iaitu Nabi kata al-mufarridun ini ialah mereka orang lelaki yang banyak mengingati Allah dan juga orang perempuan yang banyak mengingati Allah. Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat.
Untuk orang lelaki dan orang perempuan yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang betul banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, saya nak timbulkan satu persoalan. Daripada tadi kita kata zikir itu baik, zikir itu baik, zikir itu banyak manfaatnya. Orang yang berzikir itulah mereka yang akan mendahului orang-orang yang lain. Orang yang menjaga lidahnya adalah orang yang sentiasa dipanggil sebagai seorang Muslim yang baik. Sekarang benda tu benda yang baik. Tetapi, adakah kita rasa benda ni baik tau? Zikir ni baik. Tapi adakah kerana benda itu baik, kita boleh create satu zikir untuk diri kita? Saya timbulkan persoalan bukan persoalan yang sensitif tidak. Cuma saya nak buat kita berfikir. Ini sebagai seorang Muslimah yang Nabi SAW anjurkan kita dengan banyak sangat berzikir. Dan saya nak timbulkan satu persoalan. Dengan anjuran ini, adakah zikir itu boleh dibuat atas nama kita? Contohlah kan saya datang pagi ni, okey, saya ajar sebuah zikir kepada Muslimah. Kemudian saya kata nama zikir ni zikir sakinah. Kalau amalkan, Masya Allah, cik tenang cik hidup. Pagi-pagi bangun baca zikir ni, Masya Allah tenang. Nak masak tenang, nak pergi pasar tenang, nak tidur tenang. Bagaimana? Zikir ni nama zikir sakinah. Oh, cik pun amalkan, bagus ni. Bagus ni, zikir sakinah. Esok sakinah aja. Kita kena amalkan. Ajar kepada anak-anak. Zikir ni bagus. Kalau sakinah kata zikir sakinah ni bagus, kita kena amalkan. Sebelum tidur pun kena amalkan. Ini mimpi yang baik-baik. Sebab tahu mimpi kahwin anak raja kan. Jadi adakah dibolehkan dalam Islam bila kita mengadakan sebuah zikir khas atas nama saya atau khas atas nama sesiapa pun? Bagaimana? Ibadah. Zikir ni ibadah. Jadi, zikir adalah doa. Ayat terbalik. Zikir adalah doa. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata, ad-du'a wa mukhul ibadah. Doa ini adalah sebahagian daripada ibadah. Doa adalah ibadah. Zikir adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh ada campur tangan antara manusia dan Tuhan. Hatta Nabi pun tak buat ibadah. Nabi sendiri tak buat ibadah. Apa yang Nabi ajarkan adalah berasaskan kepada wahyu. Okay? Apa yang Nabi ajarkan adalah berasaskan kepada wahyu yang diturunkan kepada baginda, bukan daripada kata-kata baginda. Kerana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi SAW tidak berbicara berdasarkan kepada hawa nafsu. Maksudnya Nabi SAW tidak berbicara mengikut apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, apa yang dia rasa ini baik untuk umat. Tidak. Tetapi Nabi SAW bersabda berdasarkan kepada wahyu. Jadi ibadah kita, solat kita, zakat kita, sedekah kita, puasa kita adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Nabi SAW, dinamakan sebagai sunnah. Okey? Dinamakan sebagai sunnah. Jadi itulah. Sebab itu dalam sebuah yang dipanggilkan sebagai ilmu usul fiqh, kita panggil begini. Asal ibadah ialah dilarang. Okey? Al-aslu fil ibadah wal hazr. Asal ibadah adalah perkara yang dilarang, melainkan setelah terdapat padanya dalil. Okey? Jadi begitu juga dengan zikir. Ni saya nak tekankan. Okey, begitu juga dengan zikir. Zikir ni ibadah. Dalam usul mengatakan, dalam asas kita dalam memahami agama ini, semua ibadah itu dilarang. Semua ibadah dilarang, melainkan ibadah itu ada dalilnya, ada nasnya. Bila saya kata dalil di sini bermaksud ada ayat Al-Qurannya, ada hadis Nabi SAW yang sahih berkenaan dengannya. Kita solat ada dalil tak? Ada. Zakat kita ada dalil? Sedekah? Senyum? Ada. Jangan cakap tak ada pula. Kakak nak angguk dia. Nak angguk fikir dulu, ada ke tak ada? Ada. Senyum ada dalilnya. Jadi maknanya zikir ada dalil tak? Ada.
Okey, zikir ada dalil tetapi secara umum.